Hai, Assalamualaikum. Nama saya Faisal Mustafa dan saya seorang Paddy Master Instructor. Selalunya, sebelum kita pergi keluar diving ataupun kita mendaftarkan diri sebagai pelajar untuk membuat kursus scuba diving, kita dikehendaki mengisi borang diver medical. Dan banyak item-item yang dalam borang ni, kita tak pasti makna dia. Dan kita dikehendaki juga untuk menandatangani. Sungguh pun, kita tak tahu apa yang kita tanda tangani. Dalam video ini, kita akan terangkan satu persatu kandungan Diver Medical. Subscribe, tekan like, tinggalkan komen dan tekan loceng. Bersama-sama saya, Dr. Hafiz. Dr. Hafiz seorang paddy rescue diver dan dia juga seorang paddy freediver. Yes. Okey. Borang yang dikeluarkan oleh Recreational Scuba Training Council RSCC ni, kalau kita pergi mana-mana dive center ataupun kita enroll ke mana-mana agensi pun, borang yang sama juga. Okey. Anda Betul. akan lihat borang yang sama daripada RSCC, Recreational Scuba Training Council. So, kita perlu jawab dengan sendiri. Dan tanggungjawab apabila kita tanda tangan borang ni, kita ada komitmen kepada apa yang kita tanda tangan. Betul. So kenapa diver medical ni penting untuk seseorang tu sebelum dia pergi ke scuba diving? Soal kaji selidik kesihatan ni perlu diisi oleh seseorang bakal penyelam bagi memastikan seseorang itu betul-betul berada di dalam keadaan sihat sebelum menyertai sebarang aktiviti selaman. Ini sebagai satu langkah keselamatan lah untuk sebelum penyelam itu menyelam. And then kemudian, kalau kita tengok dalam soal kaji selidik ni, dia ada soalan-soalan yang dikemukakan dan kemudian ada jawapan yes ataupun no. Jadi sekiranya seseorang itu jawab yes, ada masalah tersebut pada mereka, itu tidak bermaksud dia tak boleh menyelam. Tapi dia perlu pergi mendapatkan nasihat profesional dulu daripada seorang doktor sebelum meneruskan aktiviti selaman. Maknanya seorang wakil perubatan, doktor kena Yes. buat bagi satu Penilaian terlebih dahulu, assessment, dan examination. dia akan dapatkan surat daripada doktor tu ataupun wakil perubatan dan bawa kepada dive center untuk mulakan dia punya aktiviti. Betul. Okey. Okey, kita pergi satu persatu. Box A. Okey, Box A ni dia cerita pasal jantung dan paru-paru. Kita tengok Betul. item by item. Okey. Dia kata kat sini chest surgery, heart surgery, heart valve surgery, stent placement or a pneumothorax. Apa makna itu, doktor? Susah dia punya bahasa tu kan. Chest surgery, heart valve surgery. Tapi basically statement yang pertama ni, dia tanya sama ada seseorang tu dia pernah pergi undergo pembedahan jantung. Mungkin sebab jantung dia ada masalah kegagalan jantung, dia perlukan pembedahan pintasan jantung. Jadi pembedahan pintasan jantung ni dia kena buat pembedahan jantung ni. Ataupun kalau tak pembedahan untuk pintasan jantung, dia memerlukan satu yang kita panggil stent untuk dimasukkan pada salur darah daripada bahagian jantung. Maknanya dia pernah Dia pernah pergi. pergi ke tidak? Dia pernah ada masalah pada jantung dia dan masalah tu adalah masalah yang kritikal lah. Kalau macam itu, dia perlu beri pertimbangan yang lebih lah pada dia punya masalah jantung tu untuk dia perlu tanda yes. Okey. Macam tu. Yang kedua. Yang kedua, kita lihat kepada asma, wheezing, severe allergies, hay fever or congested airways within the last 12 months. Asma macam-macam bentuk asma. Betul. Dalam konteks ni, asma yang macam mana yang kita nak tengok? Okay. Satu yang kita nak perjelaskan dekat sini, bukanlah maksudnya kalau you ada asma dan you tak boleh langsung menyertai aktiviti selaman. Maksud yang di sini adalah asma yang berada dalam keadaan teruk. Macam abang cakap tadi kan dia ada macam-macam jenis asma kan. Ada orang dia asma cuma masa dia kecil saja. Ada orang dia asma cuma apabila terdedah kepada abu-abu ataupun hama-hama kan. Ataupun pada persekitaran yang berasap, dia tak boleh jadi asma tu datang. Jadi asma yang dimaksudkan kat sini secara umumnya dia adalah asma yang kritikal. Asma yang dia ada asma tu
dalam kekerapan yang hampir setiap minggu dia mesti ada kena serangan. Ataupun hampir Apa setiap dia panggil bulan. tu, inhalation Ya, sampai dia Dia kena memang pakai inhalation tu kan. Maknanya dia punya asma tu teruk. Sebab bila kita menyelam ni, kita kena ingat, kita menyelam tak pakai kita punya hidung. Kita ada menggunakan kita punya apparatus kita. Kita punya scuba regulator kita untuk kita nafas tu. Jadi kita bimbang kalau orang ada asma yang teruk, dia akan ada masalah pernafasan dekat situ. Wheezing? Kalau wheezing ni biasanya wheezing ni dia akan ada, dia bunyi bang, bunyi sebenarnya. Bila orang tu kena asma tu dia ada bunyi. Bila dia bernafas, dia berdengkur ke apa? Dia bukan berdengkur, dia bunyi nafas tu disebabkan dia punya saluran pernafasan tu dia kecil kan. Lah macam kalau kita siul kan dia bunyi. Tapi ini bukan keluar daripada mulut bersiul tu, keluar daripada dia punya saluran pernafasan dia yang mengecil tu. Maknanya kalau ada wheezing tu, dia tengah ada serangan asma lah tu. Kalau ada serangan asma, tak boleh lah dia nak nyelam. Ya. Severe allergies? Allergies yang macam mana? Allergies kepada apa? Severe allergy ni, okey. Allergy ni setiap orang dia ada allergy alahan yang berbeza-beza. Kita tak boleh nak pukul rata semua tu sama. Especially kalau macam severe allergy ni, apa yang kita bimbang untuk penyelam ialah apabila menyelam nanti, kan kita ada jumpa macam-macam flora dan fauna dekat dalam laut tu kan. Ada kadang-kadang yang mungkin yang tajam ataupun boleh bila terkena pada kulit ni ataupun tercucuk pada kita punya pada kulit orang yang ada masalah alahan yang teruk ni, kita takut dia dapat satu serangan alahan yang kritikal. Kita panggil dia sebagai anaphylaxis shock, kita panggil dia. Maknanya bila kena tu, dia punya allergic tu sampai dia susah nak nafas lah. Jadi kalau bayangkan kalau berlaku dalam air, jadi timbul masalah. Jadi kalau ada severe allergy, again dia bukan maksud tak boleh menyelam tapi dia perlu dapatkan nasihat doktor terlebih dahulu. Dan akhir, airways, congested airways within the last 12 months. Okey, ini yang biasa ni yang Sakut pernafasan ni. congested airway ni kira dia punya salur pernafasan tu macam tersumbat. Senang. Dia sebenarnya kalau paling mudah congested airway ni biasa kita dengar pada orang yang resdung ni. Selalu orang resdung kita kata lah sumbat hidung, susah nafas kan. Sebab apa? Sebab orang yang ada masalah sinus ataupun resdung ni dia ada increase ada banyak air ataupun banyak cecair dalam dia punya rongga-rongga hidung tu yang menyebabkan dia susah nafas. Jadi bila kita menyelam, kita masuk dalam air. Bila masuk dalam air ni, biasanya pengalaman kita menyelam lah, dia akan lagi banyak, air tu akan bertambah lebih banyak. Dan mungkin akan menyebabkan orang tu lagi susah nafas. Jadi kita, kalau ada masalah macam tu, memang kita nasihatkan untuk jumpa doktor dulu sebelum pergi menyelam. Tapi doktor dia kata dekat sini within the last 12 months. Yes. Maknanya dalam tempoh 12 bulan sebelum kita nak pergi diving tu. Yes. Kalau sebelum tu dia ada congested airways tapi dia dah pulih, Tidak ada masalah. dia boleh lah pergi diving. Bukan ada masalah kalau masa dia kecil tu dia terbawa-bawa sampai ke masa dia nak pergi menyelam ni, bukan jenis yang macam tu. Means that is a recent episode. Dalam masa 12 bulan. 12 bulan. Okey. Yang ketiga, Okey. dia kata kat sini a problem or illness involving my heart such as angina, Yes. chest pain or exertion, heart failure, immersion, pulmonary Edema. heart attack or stroke or I am taking medication to any heart conditions. Ini Okey. masalah-masalah yang berkaitan dengan jantung kan kalau tak silap saya. Ini masalah-masalah berkaitan dengan jantung dia lebih kurang pada macam masalah kita yang pertama tadi. Biasanya masalah-masalah yang ada berkaitan dengan jantung ni macam angina. Angina ni dia serangan jantung lah. Ataupun dia chest pain on exertion. Contoh Maknanya, angina ni macam mana? angina ni dia satu keadaan sakit jantung yang mana orang tu kalau dia ada, dia akan kerap untuk terasa sakit pada bahagian kiri dada dia, yang mana dia boleh menjala ke bahagian leher dan juga ke bahagian tangan biasanya. Kemudian bila dia datang tu, orang tu akan jadi berpeluh-peluh sebab jantung dia, mudahnya kita panggil dia serangan jantung lah. Serangan jantung angina ni. Yang menyebabkan bila serangan jantung ni bang, kita nak jalan pun tak boleh. Orang akan rasa sakit tu dia kata chest pain on exertion. Dia tercungap-cungap ke apa? Betul. Jalan sikit dah sampai 10, tak sampai 10 langkah dia dah rasa penat kan. Maknanya jantung tu ada masalah lah. So kalau macam tu kita tak galakkan lah untuk ikuti aktiviti selaman. Okey. Heart failure, Heart failure ni kegagalan jantung. Immersion pulmonary. Ini masalah dia punya Edema. paru-paru tu bengkak. Paru-paru tu bengkak. Mungkin sebab masalah kegagalan jantung tu,
yang menyebabkan dia punya paru-paru tu jadi congest. Jadi bila congest ni dia jadi penuh dengan air, penuh dengan fluid, dia akan jadi membengkak. Dan bila berlaku tu dia macam seolah-olah orang tu lemas tau bang. Dia susah nak nafas. Tu yang masalah berkaitan dengan immersion pulmonary edema ni. Heart attack or stroke. Stroke maknanya dia, kalau dia ada stroke dia tak boleh lah. Tak boleh lah. Kalau dia ada heart attack maknanya heart attack mana Heart kita attack. nak tahu Betul. kita heart attack kita tak boleh pergi diving. Heart attack tu benda ataupun sejarah dulu kita pernah kena heart attack kita tak boleh diving ataupun ke apa? mungkin kita akan kena tengok dia punya penyakit-penyakit lain yang dia ada. Mungkin dia akan tanya nanti dalam box yang selepas ni, sebab kita baru kat box A. Sebab biasanya sakit jantung ni dia akan ada pada orang yang ada masalah penyakit 3 serangkai ni bang. Kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi. Komplikasi dia dapat sakit jantung. Biasa orang-orang macam tu yang kita perlu beri perhatian, yang umur mereka lebih daripada 45 tahun. Saya rasa nanti kita akan ada komponen yang kita akan bincangkan pasal tu. Next, Yes. recurrent bronchitis and currently coughing within the past 12 months. Bronchitis ni macam mana? Okey. Apa maksud dia dengan dia kata recurrent Bronchitis. Okey, bronchitis ni dia sebenarnya masalah berkaitan dengan keradangan pada kita punya salur pernafasan lah. Ia biasanya berlaku pada smokers lah, kerap pada smokers. Yang mana bila dia jadi tu, orang tu akan dia kerap batuk kan, batuk-batuk. And then kadang-kadang batuk dia tu mungkin boleh ada darah. Dia bukan masalah apa, dia masalah ni. Masalah bila ada bronchitis ni, dia satu salur darah tu, salur pernafasan tu akan jadi sedikit mengecil. Sebab dia keradangan dia membengkak, jadi salur nafas tu jadi kecil. And then cough, batuk tu sebenarnya sebab kita punya badan nak buang kahak kita ataupun cecair yang ada dalam paru-paru kita tu keluar. Jadi kalau orang tu dia dah ada masalah dekat paru-paru dia, kemudian ada pula banyak cecair, kita bimbang nanti bila dia, kalau dia ikut juga aktiviti menyelam tu, dia jadi makin mengeruhkan lagi keadaan tu, jadi lebih teruk, membahayakan dia. Dia jadi tak boleh bernafas dalam air. Jadi kita bimbang lah, perlukan penilaian doktor dulu sebelum dia pergi menyelam. Dia kata kat sini doktor, Yes. or have been diagnosed with Emphysema ni satu lagi masalah berkaitan paru-paru. Ini betul-betul medical lah kan dia tanya soalan macam ni. Dia emphysema ini, dia medical terms ni sebenarnya. Emphysema ni again common among smokers, biasa orang merokok, yang mana abang pernah ingat tak paru-paru kita masa sekolah dulu cikgu ajar bentuk dia macam mana? Kan dia ada bila daripada kita punya salur pernafasan ni, daripada trachea and then kemudian pergi ke bronchus and then kemudian pergi ke bronchioles apa semua tu kan. And then pergi ke yang macam anggur tu. Okay, anggur tu dia kecil kan. Okay. Emphysema ni satu keadaan yang mana dia punya anggur tu dah mula pecah. Jadi anggur tu daripada anggur kecil jadi anggur tu besar. Besar tu tak maksud bagus tau kat situ. Besar kat situ maksud penyakit. Jadi bila dia punya salur, bagaimana dia bernafas tu, dari segi dia efisien dia tu, pernafasan dia tu akan kurang. Jadi dia ada masalah pernafasan lah. Senangnya macam yang abang cakap tadi, dalam box A ni fokus dia 2 je, jantung dan 2 paru-paru. Kita tak habis lagi doktor. Last kali dia tanya, Oi, diagnose of COVID-19. ini sensasi. Ini sangat relevan dengan situasi kita sekarang lah. Diagnose of COVID-19 situasi yang macam mana yang kita jawab yes ataupun no? Okey. Kalau saya kena agak-agak 3 bulan lalu, macam mana saya nak jawab ni? Saya sebenarnya kalau di sini diagnosis of COVID-19 dia nak merujuk kepada orang yang positif COVID-19 lah, sebab kita bimbang berlakunya jangkitan di tempat yang dia lakukan aktiviti scuba tu, nanti akan ada macam-macam aktiviti lain kan. Mungkin kita berkongsi bilik, mungkin kita berkongsi barang. Jadi orang yang positif COVID memang tak boleh lah buat aktiviti selaman. Tapi I think in general those who have COVID, they should stay at home. Remain stay at home. Tapi kalau kita positif tapi kita dah quarantine dan kita check, kita dapati kita dah balik negatif, dia tak masuk dalam box ni. Maknanya dia dah boleh pergi scuba diving. Kalau katakanlah dah pernah positif, mungkin dalam 2 minggu lalu disahkan sebagai positif, kemudian sudah dapat rawatan di hospital, sudah buat swab test negatif, keluar daripada hospital disahkan sembuh, janganlah tanda dekat yes kat sini. Tak. Anda sudah disahkan sembuh, maknanya tiada lagi jangkitan yang aktif dekat situ. Boleh dive.
Okey doktor, kita sambung kepada box B. Okey. Box B dia kata I am over 45 years of age and Okey. kenapa 45 tahun ke atas ni menjadi satu faktor yang penting untuk kita determine seorang tu sihat ataupun tak sihat? Okey, jadi bila orang tu dia daripada kecil, kemudian jadi remaja, kemudian dewasa, kemudian menua. Jadi dia dalam progres tu, kesihatan kita akan semakin berkurang. Especially untuk orang yang berumur 45 tahun ke atas ni, biasanya dia dah ada banyaklah penyakit-penyakit lain yang datang menyerang untuk orang yang lebih daripada 45 tahun ni. Baik lelaki, baik perempuan. Macam kencing manis, darah tinggi, sakit jantung. Jadi, untuk orang-orang yang lebih daripada 45 tahun, kita perlu beri perhatian yang lebih sikit untuk kesihatan dia ni kalau dia nak menyertai aktiviti selamat. Nombor satu dia tanya, currently smoke or inhale nicotine by other means. Okey. Ini untuk orang yang 45 tahun dan ke atas, kalaulah dia menghisap rokok dengan apa-apa cara lah kan. Hisap rokok sama ada rokok kotak, ada filter ataupun hisap rokok daun ke, dia perlu declare dekat dalam borang kesihatan ni sebab dia punya risiko penyakit yang berkaitan dengan paru-paru adalah tinggi kalau dia seorang perokok. Vape masuk dalam kategori ni tak? Vape masuk juga dalam kategori ni sebab cara penggunaan dia sama macam merokok, which is inhalation. Sama. Okey, kemudian dia tanya dekat sini, soalan ni very general. Okey. Dia tanya dah lah 45 tahun, high cholesterol level. High ni, how high is the cholesterol yang kita melihat dalam scuba diving? Okey, high cholesterol level. High cholesterol level ni susah kalau soalan dia tanya macam mana kita nak lihat, macam mana kita nak tahu kita punya kolesterol dalam Tinggi badan ke kita rendah? tinggi ke rendah kan. Sebab kita cuma boleh tahu kalau kita buat ujian darah dekat klinik, mana doktor ambil darah dan kemudian baru kita dapat tengok dia punya level kolesterol dalam badan. Itu pun yang high dekat sini ialah kolesterol yang kita panggil dia kolesterol jahat lah. Sebab kolesterol ni ada dua bang. Ada yang kolesterol baik, ada kolesterol jahat. So kolesterol jahat ni kalau dia tinggi, dia membahayakan pada kesihatan lah. Tapi mungkin kita boleh nilai dari segi kita punya cara pemakanan kita kan. Kita suka makan benda yang berlemak, makan benda yang berminyak, makan benda goreng-goreng. Goreng, lemak itu adalah akan menjurus kepada ada kolesterol barang-barang tinggi yang dalam badan. bahan makanan yang ada kolesterol. Yes, dia akan menyebabkan kolesterol dalam badan tu tinggi. Tapi kalau abang nak tahu dia punya level untuk kolesterol bahaya ni, dia ada unit dia. Kalau ikut unit medical ni lebih daripada 4.5 millimol per liter, dari segi bacaan dia tu dikira sebagai high cholesterol. Tapi saya rasa untuk high cholesterol untuk diver ni yang dimaksudkan adalah yang telah disahkan oleh doktor. Dia dah pergi jumpa doktor dan kemudian dah lakukan saringan kesihatan dan kemudian doktor dapat tengok dia ada high cholesterol level. Orang-orang macam ini yang perlu declare di sini. Yang kita perlu nilaikan dia dari sudut kesihatan lah untuk bagi dia kebenaran dive, menyelam ataupun tak. Maknanya sebab kita pergi scuba diving, dia tanya high cholesterol level. Kita takkanlah kita nak pergi jumpa doktor dan kita nak check darah kita kan. Kita betul. tengok pemakanan kita, adakah kalau kita banyak suka makan bahan-bahan yang lemak dan berminyak, goreng-goreng, itu mungkin kita ada kolesterol yang tinggi. Okay? Bagus kita pergi jumpa doktor dulu. Ya. Kan? Actually kalau macam tu bang, dia sama dengan the next statement tu. Ya. I have a high yang blood ketiga, pressure. high blood pressure. High blood pressure tu tinggi yang macam mana? Kalau orang tu ada mesin kat rumah, bolehlah dia ukur kan, Ya. dia punya tekanan darah tu kan. Kalau tak ada, mungkin dia perlu pergi klinik kan. Untuk Normal high blood pressure berapa BP? normal high blood pressure, kalau abang nak rujuk pada bacaan yang normal, dia ada dua kan. Ada yang atas kita selalu kita panggil atas, which is systolic, kemudian yang bawah tu diastolic. So kalau yang normal tu, yang atas tu dia tak boleh lebih daripada 140. Yang bawah tu dia tak boleh lebih daripada 90. Anything that systolic and diastolic is below that range is normal. Jadi So kalau range tu lah. yes, saya rasa ini again masalah dia sama dengan masalah kolesterol tadi. Unless you have been diagnosed to have hypertension, unless you go and check, you wouldn't know. So kalau untuk orang yang lebih daripada 45 tahun, ada kena extra cautious sikit lah. Extra cautious sikit. So yang ini kalau kita over 45 years old, Yes. baru kita tengok kepada box B. Kalau 45 years old and below, kita tak payah, kita boleh skip. Oh, maknanya box kotak B. ni memang khas untuk orang yang 45 tahun dan ke atas. saja. Wow, okey. Dan akhir sekali dalam box B ni dia kata I have had a close blood relative die
suddenly or cardiac disease. or stroke before the age of 50, Hmm. or Hmm. have a family history of heart disease before age 50. Okey, kenapa dia perlu melihat kepada faktor-faktor kena history keluarga kita untuk kita determine kita sakit ke tidak? Okey, sebab masalah jantung contoh, masalah kencing manis ataupun banyak juga penyakit-penyakit lain yang dia ada dia punya perkaitan dengan sejarah keluarga. Jadi dia tengok kalau kita tengok kat sini dia tanya actually quite specific. Semua orang mati kan. Tapi yang ini dia tanya yang ada kematian disebabkan masalah serangan jantung ataupun stroke pada ketika usia kurang daripada 50 tahun. Kalau sepupu kira blood relative tak? Yes, sepupu kira blood relative tapi tak serapat yang ada direct blood relative. Yang ada direct ni ibu bapa, Adik-beradik, anak. ataupun dan kemudian barulah the next level tu pakcik-makcik, atuk, dan kemudian barulah sepupu, saudara yang jauh-jauh lah. So kalau ahli keluarga kita ada sejarah heart disease, sakit-sakit yang berkaitan dengan Jantung, stroke dan sebelum usia 50 5 tahun dan kemudian meninggal dunia. Dia nak tengok sejarah kematian mengejut dalam keluarga yang disebabkan penyakit. Sebab bimbang-bimbang kalau ada sejarah sedemikian dalam keluarga, bimbang-bimbang kalau kita pun ada sekali. Jadi yang itulah yang kita nak periksa tu. Nak pastikan yang everything is safe, everything is in good conditions untuk yang kita punya bakal penyelam tu, dan baru kita akan benarkan dia untuk turut serta dalam aktiviti selaman tu. Boxy dia kata sinus, Boxy ni berkaitan dengan saluran pernafasan lah ya. Dia tanya sinus surgery within the last 6 months. Sinus ni pun banyak berjenis-jenis sinus kan? Sinus ni macam yang kita Yang cakap tadi, bukan macam benda masalah resdung lah. resdung. Sinus surgery, bila kita kena buat sinus surgery? Orang macam mana yang pergi buat sinus surgery? Sinus ni dia sebenarnya senangnya dia rongga-rongga lah bang. Kat kita punya tengkorak ni dia ada rongga-rongga kat sini. Kemudian bila ada jangkitan dekat rongga-rongga tu kan, kita panggil dia sinus lah kan, sinusitis. Jadi bila dah orang tu teruk sangat, dia perlu lakukan pembedahan. Yang mana pembedahan tu dia akan memerlukan kita make an incision, and then after that kita go into that sinus. Mana kita ada tebuk sikit lubang kat situ kan untuk pergi ke that particular sinus. And dia akan ganggu kita punya rongga-rongga di dalam tengkorak kepala. Yang mana rongga-rongga ni kalau kita pergi dive, dia ada kesan tu dari segi tekanan udara. Itu yang masalah equalization nanti. Nanti ada masalah equalization dan masalah equalization, equalization ni kalau kita tak pandai mengendalikan dia dalam air, dia satu pengalaman yang tak menarik, sakit. Dia boleh jadi migraine kot. Yes. Dan kita tak nak lah kalau berlaku dalam air kan. Tak selaman tu dia jadi satu tak seronok. Okey, kemudian kita pergi kepada ear disease or ear surgery, hearing loss or problems with balance. Yang faktor kedua ni dia banyak kepada pendengaran. Okey, yang ear disease jelas. Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan telinga. Ear surgery maknanya pembedahan telinga. Dan hearing loss maknanya pekak lah. Masalah pendengaran, betul. Pendengaran ataupun pekak lah. Kurang pendengaran. Okey, yang masalah sekarang problem with balance. Apa perkaitan problems with balance dengan pendengaran? Ramai orang dia tahu telinga ni dia berkaitan dengan pendengaran saja. Tapi sebenarnya ada satu lagi fungsi penting yang ada dekat kita punya bahagian telinga ini, yang mana ada satu organ kat situ lah yang fungsinya adalah untuk membantu kita punya imbangan badan. Jadi kalau dia ada masalah yang berkaitan dengan telinga, termasuklah yang berkaitan dengan imbangan badan, kita tak galakkan untuk seseorang itu pergi menyelam. Sebab bila kita masuk dalam air kan, because of the surge, because of the wave tu, ombak tu, dia bergerak arus di dalam air, mungkin menyebabkan keadaan tu lebih teruk, yang akan boleh bawa kepada satu keadaan yang seseorang tu tak mampu nak kawal imbangan badan dia dalam air. Susah dia punya navigation pergerakan dia tu. Maknanya problem with balance, kita nak tengok kita jalan tak lurus kan macam mana ni? Okey, kalau orang ada masalah ni, biasanya dia akan komplain lah, dia akan adu pada doktor yang bila dia jalan tu dia rasa macam badan dia tu melayang.
Oh. Dia rasa badan dia melayang, rasa macam jalan tapi rasa nak jatuh. Tapi biasanya keadaan ni seseorang tu dia akan dah dapat kesan masa sebelum dia pergi menyelam lagi lah. Seterusnya, recurrent sinusitis within the past 12 months. Sinusitis ni macam dan perkataan asas sinus. Recurrent sinusitis dalam tempoh 12 bulan. Apa maksud dia? Maksudnya, okey, ada orang yang kena ni, dia kena mungkin sekali je dalam tahun ni. Lepas tu sampai Kena 2 apa? tahun. Kena Kena sakit sinus. Sinus ni, kena sakit sinus. Sinus ni resdung. Senang kita panggil dia resdung, semua orang familiar with that words. Ada orang yang kena resdung yang sikit-sikit je, ataupun sederhana saja. Ada orang yang kena teruk. Ada orang yang dia kena mungkin pada awal tahun je, tapi hujung tahun dia okey sebab mungkin masalah cuaca kan, berkaitan dengan cuaca. Tapi kalau macam dia asyik kena saja, recurrent, ulang dah kena bulan ni, kemudian bulan depan tu mungkin okey sikit, bulan depan kena lagi. Jadi kita nasihatkan untuk orang-orang yang ada masalah begini, dalam masa 12 bulan tu, kalau ada masalah yang macam ni, kita nasihatkan untuk dapatkan nasihat doktor terlebih dahulu sebelum ikut aktiviti selaman. Dia sebab macam yalah, kalau orang ada resdung kan, hidung sumbat apa semua kan. Dia boleh menyebabkan masalah susah nafas nanti. Masalah susah nafas, especially bila berada dalam air. Sebab banyak bila dia dalam air tu kan, nanti banyak lagi cecair-cecair yang keluar kan, macam kita cakap tadi kan. Jadi salur pernafasan tu menjadi semakin kecil. Okay, correct me if I'm wrong. Okay. Kata ada yang sinus, semua ada sinus. Semua ada Sinus yang serious ataupun sinus yang minor. Macam mana kita nak tahu yang saya punya sinus tu sinus yang mild ataupun satu sinus tu serious sinus. Ada orang cakap lah dia tidur berdengkur, itu sinus teruk. Macam mana dapat doktor? Kalau tidur berdengkur tu saya fikir masalah yang berbeza lah, masalah lain. Masalah lain sebab kalau orang yang berdengkur ni biasanya dia ada masalah yang kita panggil sebagai obstructive sleep apnea. Dia ada masalah, dia punya salur pernafasan tu mungkin ada terpelengok sikit disebabkan posisi dia masa tidur, yang disebabkan oleh memang dah ada masalah yang sedia ada pada salur pernafasan dia. Dan bila dia tidur tu, dia jadi posisi badannya tu mungkin tak betul kan, yang menyebabkan bila dia bernafas, pernafasan dia tu terganggu dan mengeluarkan bunyi. Itu berdengkur. Tapi yang sinus ni dia tak semestinya dia tak ada kena-mengena ke? Tak berbeza. Dia dua masalah yang berbeza, dia bukan masalah yang sama. Okey, satu lagi bang, dekat dalam boxi kita ada pasal eye surgery. Jap. Eye surgery ni kan, boxi ni kan pasal sinus, pasal kita cakap pasal telinga. Kenapa? Apa perkaitan mata dengan telinga dekat sini? Okey, kalau kita tengok yang dekat komponen yang ada dalam blok boxi ni, dia lebih kepada kita punya bahagian kepala. Termasuk sinus, termasuk kita punya rongga-rongga telinga, rongga hidung. Dan juga sebenarnya kalau kita tengok dekat mata kita ni, di belakang mata kita ni pun ada rongga juga, ada ruang juga. Yang mana ruang ni, kalau kita dalam aktiviti menyelam, kita menyelam jauh ke dalam air, dia akan mengganggu tekanan di dalam kita punya kepala, tekanan sinus dalam kepala kita, tekanan udara yang ada rongga-rongga dalam kita punya tengkorak kepala ni, dia akan terkesan. So kalau eye surgery maknanya pembedahan mata, kalau kita pernah mengalami pembedahan mata selama ada dalam masa 3 bulan sebelum menyelam. So kalau sebelum 3 bulan tu, kalau kita ada pembedahan, boleh lah. Yes. Okey, sekarang kita masuk ke blok D. Blok D ni pasal fungsi otak. So saya pergi satu persatu. Head injury with loss of consciousness within the past 5 years. Head injury, pembedahan di kepala. Maknanya kalau kita jahit kepala, accident ke jatuh daripada pokok, dia consider sebagai head injury juga kan? Yang macam mana yang kita lihat dalam konteks ni? Kalau dalam konteks ni, kita tengok dia kata head injury with loss of consciousness. Maknanya kecederaan kepala mungkin disebabkan hentakan ataupun mungkin kemalangan, yang mana dalam kejadian tersebut orang tu dia sampai tak sedar. Maknanya berlaku gegaran yang kuat lah pada otak kan.
Tapi dia ada bagi juga durasi dia. Dalam masa 5 tahun sebelum dia menyertai aktiviti selaman ni. Sebab apa? Kalau macam dia ada satu kecederaan kepala yang teruk, mungkin terdapat kerosakan dari segi struktur otak tu apa semua yang boleh menyebabkan sewaktu dalam air tu mungkin ada disebabkan increase pressure, increase tekanan tu kan, yang mungkin boleh memburukkan lagi keadaan kecederaan dalam kepala tu lah. Okey. Kedua, dia kata persistent neurologic injury or disease. Neurologic Ini berkaitan dengan fungsi otak lah. Saraf. Saraf berkaitan dengan otak. Yang mana kalau ada kecederaan tu, sebab otak ni dia kontrol kita punya seluruh anggota badan kan. Jadi kalau ada kecederaan pada otak, hentakan pada otak, dia akan mengganggu kita punya fungsi otak tu sendiri. Yang mana kalau ada kecederaan pada otak dan penyakit, dia juga kata saraf. disease. Yes. Sebab apa? Kalau macam ini kan kecederaan yang saraf kan? Kecederaan saraf. Saraf dengan otak. Kira kalau otak ni kita kira sebagai dia punya main center dia ni, saraf-saraf ni macam dia punya wayar-wayar lah yang menghubungkan otak dengan kita punya seluruh anggota badan, yang membolehkan kita punya anggota badan kita ni bergerak. Kalau ada kecederaan saraf, mungkin akan menyebabkan masalah macam tangan jadi lemah, kaki jadi lemah, badan jadi lemah, dia punya kekuatan tenaga tu tak macam sepenuhnya kan. Jadi dalam air bila menyelam nanti kita perlukan pergerakan tu untuk kita bergerak dalam air. Kalau lemah, mungkin pergerakan kita sewaktu aktiviti selaman tu terganggu. Jadi orang yang ada masalah berkaitan dengan otak, berkaitan dengan saraf, saya rasa the next component kalau kita tengok. Okay. Let's go to the next component. Yes. Next component dia cakap pasal migraine. Ramai sekarang ni migraine berapa ramai orang kita baling batu dah satu kumpulan tu satu ada migraine. Tapi dekat dalam ni dia kata recurring migraine headaches within the past 12 months or take medications to prevent them. Okay. So migraine yang macam mana kita lihat dekat sini? Ini migraine yang kerap. Dia pun kata kat situ recurring kan. Migraine yang kerap, yang biasanya kalau dia datang dia pun si tuan punya badan tu dia tak tahu bila migraine dia nak datang, tiba-tiba dia dapat. Kan? Dia sebenarnya kebimbangan dia satu je. Kita tak nak dia berlaku sewaktu dalam air, sewaktu aktiviti selaman tu dilakukan. Jadi kalau dia kerap sangat ada migraine tu, dia makan ubat, kita bimbang-bimbang, dia bila ikuti kita punya aktiviti selaman ni, dia dapat serangan migraine tu sewaktu di dalam air. Jadi itu yang kita bimbang. Jadi kalau orang tu selalu ada migraine, kena makan ubat, dia nak join aktiviti menyelam, dia kena pastikan masa tu dia free of migraine. Dia tak ada serangan-serangan yang terkini lah kiranya. Baru kita kata dia sesuai lah untuk pergi menyelam tu. Okay. Doktor, kalau serangan migraine ni selalunya dapat daripada stres ke? Betul ke? Betul. Dia ada bermacam-macam. Maknanya scuba diving ni stres lah ni. Boleh menjurus pada migraine. Tak scuba diving pun stres. Sebab kalau ikutkan migraine ni, dia memang ada beberapa dia punya faktor-faktor yang mempengaruhi serangan migraine tu sendiri. Orang kalau migraine ni, kalau macam dia terdedah kepada cahaya yang terang, dia boleh dapat serangan. Dapat serangan. Panas. Dia boleh dapat serangan. Ataupun kadang-kadang bunyi bising. Dia boleh menyebabkan serangan migraine dia tu datang. Jadi kalau boleh kita nak elakkan lah serangan ni, especially kepada yang menyelam, berlaku sewaktu aktiviti selaman. Dan tapi dengan syarat dia bergantung harap kepada ubat. Yes. Maknanya kalau mild tu setakat sakit kepala macam tu rasanya tak termasuk dalam kategori ni kan? Ini termasuk dalam kategori yang teruk. Yang biasanya kalau kategori yang teruk ni abang, doktor dah diagnose dia. Dia tahu. Dia tahu dia ada migraine yang teruk tu. Biasanya doktor dah diagnose dululah. Blackout and fainting. Pengsan. Tapi dalam kurungan full or partial loss of consciousness within the last 5 years. Blackout, pitam, pengsan. Okay. Ramai juga orang yang macam tiba-tiba pitam kan. Tiba-tiba jatuh kan pasal panas, berdiri terlalu lama. Dengan syarat dia partial loss of consciousness. Macam mana tu? Okey, maksudnya ni orang pitam lah.
Orang Pitam ni dia Tak sedarkan dia diri. tak sedarkan diri. Dia tak sedarkan diri, dan kemudian dia masa berlaku tu dia boleh jadi sebab macam-macam punca lah, macam yang Abang Faisal cakap tadi kan. Okay, basically apa yang kita takut apabila orang tu dia ada history of blackout. Yang paling kita takut ialah dari segi dia punya fungsi jantung tu. Sebab blackout ni pastinya disebabkan oleh tekanan darah yang lemah, yang tak mampu sampai ke bahagian otak. Mungkin disebabkan oleh sebab jantung tu yang lemah kan. Jadi kalau dia ada history blackout dalam masa 5 tahun sebelum dia nak join aktiviti menyelam ni, kita kalau boleh kita tak galakkan untuk dia pergi menyelam kalau keadaan tu masih lagi mengganggu dia. Kalau macam dia dah okey, dah ada pemeriksaan doktor, dah pergi check, buat CT scan, buat MRI ke apa, ujian-ujian yang kita kesan penyakit tu lah. Kalau tak ada, then it's okay. Okay. It's okay. Akhir sekali dalam box D, epilepsy, seizures or convulsions. Okay. Or Mhm. take medications to prevent them. Okay. Epilepsy, seizures or convulsion ni basically dia sawan lah. Dalam Sawan. kata Apa pernah tengok orang kena sawan? Sawan ni dia macam tiba-tiba dia kejang macam tu Dia kejang. Dia ada macam-macam jenis. Ada yang kejang kadang dia goncang-goncang macam tu. Ada yang Gigil-gigil. kejang dia keras je. Biasanya kalau orang kena sawan ni, orang kata dia punya mulut jadi berbuih kan, keluar keluar buih, buih putih macam air tu kan. keluar tu dia putih berbuih. Basically bila sawan ni, orang tu dia hilang kawalan pada diri dia sendiri. Disebabkan mungkin ada jangkitan pada otak ataupun ada kecederaan pada otak. Kadang yang macam tadi kan soalan nombor 1 tu yang head injury kan. Kecederaan pada otak pun mungkin kesan daripada kecederaan tu boleh menyebabkan orang tu pada masa hadapan dia dapat sawan. And then bila dia dapat sawan tu, dia perlu pula makan ubat untuk supaya sawan tu tak berlaku. Biasanya bang, doktor kalau ada orang tu yang kena sawan, biasanya doktor akan monitor dalam masa lebih kurang 2 tahun. Selepas daripada 2 tahun, kalau dia dengan ubat-ubatan tak ada lagi serangan sawan, doktor akan berhentikan ubat dan pantau lagi. Dan kemudian bila tak ada lagi, biasanya kita dah boleh kira sebagai dia sembuh lah. Dan dia boleh lah untuk join aktiviti selaman. Selagi dia tidak bergantung harap kepada ubat lah. Kalau macam dia masih lagi bergantung harap pada ubat dan dalam masa yang sama masih ada lagi, baru minggu lepas katakanlah contoh kan, kena serangan sawan, kita nasihatkan untuk tidak mengikuti aktiviti selaman ni buat masa tu lah. Box E dicakap pasal mental. Okay. Box E nombor 1. Behavioral health, mental psychological problems requiring medical or psychiatric treatment. Behavioral health, kesihatan dalam gelagat kita. Mental or psychological problems. Okay. Sakit ni gila ke apa? Okay. Mental health lah. Dia kesihatan mental lah. Dia bukannya bermaksud orang ada kesihatan mental ni gila lah bang kan. Tapi kira kesihatan mental ni ada. Tapi kalau dah masuk hospital sakit jiwa dah memang tak boleh tak layak lah. Okay, masalah mental ni dia ada mungkin kita bagi contoh lah yang budak-budak mungkin depressed. Ataupun dia mungkin masalah dari segi dia punya pelakuan dia, behavior dia, ataupun mungkin dari segi dia punya Psychological problems. Masalah yang berkaitan dengan psikologi, dengan dia punya kalau yang tadi sebelum ni kita cakap pasal otak kan, yang ni dia lebih kepada fungsi otak tu. Dari segi kita punya fikiran kita punya mental kita, dan dalam masa yang sama kita punya emosi juga. Yang dia fokuskan dekat dalam box inilah yang saya tengok kat sini lah kan. Okey. Dan ada macam keadaan-keadaan yang teruk, kata macam orang tu kata dia depressed lah. Depressed ni masalah mental, kesihatan mental. Itu masuk dalam faktor kedua. Boleh kita bincangkan terus sebab dia lebih kurang sama. Faktor kedua, major depression, suicidal ideation, panic attack, uncontrolled bipolar disorder requiring medication / psychiatric treatment. Okay. Yang ini suicidal ideation, maknanya nak bunuh diri, pernah ada rasa ingin nak bunuh diri. Ni masalah kepada depression tadi. Silakan. Okey.
Masalah berkaitan dengan suicidal ideation. Depression. Ya. Tapi suicidal ideation ni saya sebut dulu sebab apa? Dia adalah kesan akhir daripada dia punya depression tu. Daripada depression tu membawa orang kata kan. Dia Terjun bangunan. terlalu sedih. Dia tak terjun lagi, dia baru ada idea saja. Idea saja. Dia melambangkan masalah depresi yang teruk. Untuk major depression with suicidal ideation. Jadi masalah macam kalau ada masalah orang yang depres yang teruk sampai tak nak bunuh diri, takkanlah kita nak bagi dia menyelam kan. Kita kena pastikan dia punya kesihatan mental dia tu kembali seperti biasa, normal, pulih, normal semula, baru kita boleh dapat pastikan dia dia dah okey lah, baru kita boleh bagi kebenaran dia untuk dia menyelam. Sebab kita tak tahu bagaimana orang yang ada masalah depression ni, tak tahu macam mana dia punya reaksi bila dia berada dalam air nanti. Dia depression ni macam kemurungan kan. Murung. Kalau dia kena quarantine 2 minggu, sebulan macam tu, dia akan jadi depression juga kan. Boleh. Tapi dia ada peringkat-peringkat dia. Sebab apa? Depression ni kalau dia ada peringkat-peringkat Boyfriend dia. lari. Adalah macam-macam Boleh masalah jadi kan. depression. Betul. Dia boleh jadi mild, boleh jadi moderate, boleh jadi severe. Biasanya kalau mild dengan moderate ni dia mungkin perlukan rawatan yang berupa macam rawatan-rawatan cognitive therapy. Rawatan yang berkaitan dengan support lah. Lebih kepada support. Tapi kalau yang teruk, dia perlu makan ubat untuk dia control dia punya depression tu. So kalau kita tak bergantung harap kepada ubat, yelah sebab kita pun tak tahu kita ada depression, tapi kita tak jumpa doktor, kita tak ubat sebab kita kata kita tak ada depression. Betul. So yang ini kalau kita pergi jumpa doktor dan doktor diagnose kita sebagai satu ada masalah ada depression tu, mental conditions yang memerlukan ubat, maka kita tak layak lah untuk kita kena tanda yes lah dekat sini dan kena kita tanda tak yes layak. kat sini. Termasuk orang yang ada panic attack. Panic attack panic lagi attack. bang. Panic attack ni dia jenis yang dia tiba-tiba tak ada angin, tak ada ribut, boleh jadi macam tu. Tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba jantung rasa berdebar. Jantung bergerak laju. And then kita rasa macam hilang kawalan pada diri sendiri. Kemudian kita rasa jenis badan jadi berpeluh-peluh. And dia punya description untuk panic attack ni, dia rasa macam dia nak mati. Ada orang yang dia dapat masalah mental yang macam ni tau. Jadi masalah mental yang macam ni pun kita kena beri perhatian juga. Kalau ada lah kita ada masalah macam tu, kita kena tanda dekat yes. Okay. Sebab kita tak nak panik dalam air, kita tak nak. Okay, next one, being diagnosed with mental health condition or a learning/development disorder that require ongoing care. Ni langsung saya tak faham. Okay. Sebenarnya abang dah cakap dah tadi, abang dah terangkan pasal ada orang yang dia depressed tapi tak jumpa doktor, dia tak tahu. Tapi untuk yang statement yang ketiga dalam box E ni, maknanya dia masalah kesihatan mental yang memang telah disahkan oleh doktor. Kalau dia memang ada masalah mental yang telah disahkan oleh doktor, dia kena tanda yes dekat kita punya orang ni. And then terakhir, apa yang dalam terakhir tu? box E, an addiction to drugs or alcohol requiring treatment within the last 5 years. Ini penagih. Masalah ketagihan lah. Masalah ketagihan kepada dadah ataupun alkohol yang sehingga ada keyword dia ni, memerlukan rawatan. Teruk sangat lah ni. Dia ketagihan. Ketagihan yang teruk. Kita tak benarkan lah. Takut ada isu penggunaan substance sewaktu menyelam yang boleh menyebabkan orang tu mungkin hilang pertimbangan dalam air. Kita tak tahu. Jadi kalau boleh kita nak elakkan lah. So kalau ada masalah macam ini, jujur saja kita tandakan pada yes dan kemudian doktor akan nilai. Kalau isap ganja sebelum diving? No. Tak boleh juga. Sebarang penggunaan dadah, penggunaan alkohol tidak dibenarkan sebelum kita menyelam, bagi mengelakkan hilangnya pertimbangan kita dalam pertimbangan mengawal diri sewaktu kita menyelam tu nanti. Okey, kita masuk kepada box F and G. Okay. Box F and G ni doktor, dia pasal kesihatan secara umum lah. Okey, pertama dia nak tahu sama ada recurrent back problems in the last 6 months that limit my everyday activity. Ni masalah belakang. Sakit belakang Betul. Sakit belakang, apa perbezaan di antara nombor 1 dengan nombor 2? Lihat,
Nombor 2, back or spinal surgery with the last 12 months. Ini pun masalah tulang belakang juga. So apa perbezaan yang pertama dengan yang kedua? Okey, yang pertama ni dia cakap pasal masalah sakit belakang yang berulang dalam masa 6 bulan sebelum dia menyertai aktiviti selaman. Maknanya kadang-kadang sakit belakang bila dia angkat barang yang berat, masa dia angkat sakit belakang, ataupun mungkin masa dia tukar posisi, kita duduk kemudian kita nak bangun kan, rasa sakit belakang kan. Membongkok tak sakit, bangun daripada bongkok sakit belakang. Orang yang bongkok boleh lah driving. Orang bongkok boleh driving. Boleh driving. Cuma kalau dia rasa sakit tu yang tak boleh. Sakit tu yang tak boleh. Tapi kesakitan dia mesti dekat sini syarat dia cakap last 6 months that limit my everyday activity. And sampai sakit belakang tu dia punya teruk dia lah, sampai dia nak buat aktiviti seharian dia pun susah, tak boleh. Sebab masalah sakit belakang ni yang paling kita risaukan ialah kita punya kesihatan tulang belakang ni. Kesihatan tulang belakang dia penting lah, tulang belakang, sebab tulang belakang ni sebagai kita punya tunjang kita lah, yang membolehkan kita punya badan kita ni berdiri tegak, sihat macam tu kan. So masalah tulang belakang ni yang boleh kalau kita ada masalah tulang belakang ni boleh jadi lumpuh. Betul, masalah tulang belakang boleh menyebabkan lumpuh. Yang paling kita risau ni kita panggil dia prolapse intervertebral disc. Kita panggil masalah tulang belakang tergelincir lah, senang kan, tergeliat lepas tu tergelincir kan. Slip disc, dia macam slip disc macam tu kan. Mudahnya macam tu. Sebab apa? Kalau kita nak buat aktiviti selaman, kita ada kena pakai BCD, kemudian BCD kita ada kena bawa tank. Dia memerlukan badan kita tu mengangkat satu beban yang berat. Jadi kalau orang tu sakit belakang, kita bimbang-bimbang kalau dia memburukkan lagi masalah sakit belakang tu. Jadi scuba diving is a sport, dia satu sukan. Yang mana sukan ni kita buat untuk selain daripada leisure, kita juga buat dia untuk kita punya kesihatan, untuk kita punya aktiviti kan. Jadi kita tak nak kita buat ni untuk tujuan sport, untuk tujuan aktiviti, tapi dia merosakkan pula lagi ataupun memburukkan lagi pula keadaan kesihatan kita, especially kalau yang hal ni yang berkaitan dengan tulang belakang lah kan. Okey, kalau yang nombor 2 tadi, abang tanya nombor 2 tadi kan. Maknanya dah teruk betul lah ni. Teruk betul sampai dah kena bedah. Kena bedah dekat tulang belakang, mungkin ada kena pasang besi ke kan untuk support tulang belakang tu, dan pembedahan tu berlaku dalam masa 12 bulan sebelum dia nak join buat macam sport-sport yang selalu macam rugby, bola sepak, hoki, dia selalu ada masalah slip disc kan, because dia contact sport, dia belaga kan, dengan orang. Kadang-kadang dia boleh menyebabkan kecederaan bukan saja pada anggota badan, tangan, kaki, tulang belakang pun boleh juga. Especially macam rugby bila dia scrum tu kan. So dalam masa 12 bulan, kalau selepas dia ada pembedahan slip disc, dia baru boleh dia pergi scuba diving lah slip disc yang very common. Kemudian kita ada diabetes, drug or diet control. Okey. Ini dia cerita pasal kecil manis ni. Diabetes, drug or diet control or gestational diabetes within the last 12 months. Okey. Yang ini dia dah tak kira umur dah. Kalau macam tadi kita dekat box B tadi, dia consider masalah penyakit diabetes ni untuk orang yang berumur lebih daripada 45 tahun. Yang ni untuk yang box F ni tanya untuk siapa-siapa pun. Kalau you kurang daripada 45 tahun tapi you ada masalah diabetes, tidak kira lah sama ada dia makan ubat ataupun tak makan ubat, tapi telah disahkan oleh doktor dalam masa 12 bulan sebelum dia join aktiviti menyelam ni, dia kena tandakan sebagai yes. Dia kena tandakan sebagai yes. And then yang ada drug or diet control ni, sebab ada orang kecil manis, dia tak perlu makan ubat. Doktor tak suruh dia mulakan terus makan ubat. Doktor diagnose dia ada kecil manis, dia tak boleh makan tu, tak makan ni, makan tu, which we call that as a lifestyle modification. Tak nak bagi mula ubat dulu, you ubah dulu gaya hidup. Kalau sebelum ni you makan benda manis banyak, you kurangkan makan benda manis. Kalau sebelum ni you jenis duduk kat rumah sedentary lifestyle, you kena banyakkan aktiviti senaman. Kalau sebelum ni you kira makan tak tentu masa kan, dah pukul 11 malam ke 12 malam masih lagi makan banyak kan, makan nasi benda-benda yang sugar, boleh jadi sugar dalam badan,
you tak buat lagi lifestyle modifications. So dalam itu yang kita kena tick yes lah, maknanya Kena itu tick dia, yes. Meskipun you ada kencing manis, tak makan ubat, tapi telah disahkan dan dinasihatkan oleh doktor untuk buat lifestyle modification, you need to tick yes. Okay, faham. Ha. Okay, kemudian kita pergi kepada uncorrected hernia that limits my physical abilities. Apa? Hernia apa? Uncorrected hernia, entah. Abang pernah dengar angin pasang? Abang pernah dengar? Angin pasang apa dah? Okey, hernia ni angin pasang. Bahasa Melayu kita panggil dia angin pasang. Yang mana angin pasang ni, kat sinilah kat bahagian abdomen, bahagian perut kan. Kita punya dinding perut tu mungkin dia ada masalah, yang dia ada lemah sikit dekat dinding perut tu. Yang bila dinding perut tu dia melemah, dia akan boleh menyebabkan usus kita tu nampak jelas. Nampak macam terkeluar macam itu. Macam bukan terkeluar, maknanya kita nampak bonggol lah, tak ada apa ni perut. Nampak dia terkeluar macam tu kan. Biasanya dia dekat di bahagian kelengkang lah, bahagian kelengkang. Kalau dah repair, dah correct, sebab dia kata uncorrected kan. Uncorrected. Kalau macam ada angin pasang ni dia ada pembedahan dia untuk kita betulkan semula keadaan tu. Kita kuatkan semula dinding pada orang yang angin pasang, yang tempat berlakunya angin pasang tu, and then dia akan okey lepas tu. Tapi kalau orang tu dia ada masalah angin pasang tu, tapi dia tak bedah lagi, tak buat pembedahan lagi, tak betulkan lagi, tak repair lagi, dan dia tak boleh buat aktiviti selaman. Dia masalahnya macam ni. Angin pasang ni bang, yang menyebabkan orang tak terus buat operation, buat bedah betulkan tu. Sebab apa? Kadang-kadang bila usus tu terkeluar, abang boleh masukkan balik semula dengan tangan macam tu. Jadi kita panggil dia reducible hernia. So orang pun macam tak apa, boleh simpan balik kan. Tapi sebenarnya dalam jangka masa lama, dalam jangka masa panjang, dia tak bagus lah. Especially yang kita paling takut bila dia terkeluar tu, dia tak boleh masuk balik, tersekat. So untuk membetulkan tu memerlukan pembedahan. And masalah dia sama lebih kurang macam masalah tulang belakang tadi. Bila kita angkat benda berat, dia akan ada increase tekanan dalam kita punya perut, dan dia akan menolak usus keluar lagi. Kita tak nak tu jadi. Jadi kita nasihatkan kalau orang ada masalah angin pasang, kita kena pastikan dah buat pembedahan, dah okey, dah sihat semula, dan baru kita boleh benarkan dia untuk menyelam semula. Okey, yang terakhir dalam box F. Active or untreated ulcers, problems wounds or ulcer surgery within the last 6 months. Ulcer yang macam mana ni? Ulcer macam mana Ulcer dah okey. Ulcer, abang tahu ulcer macam mana? Mulut. Kat mulut. Betul? Okey, betul. Boleh jadi ulcer dekat mulut. Tapi sebenarnya ulcer ni kadang-kadang boleh juga jadi dekat kaki, kat tangan kan. Kalau kita tengok makcik-makcik ada kencing manis tu kan, dia ada ulcer. Tapi yang dia cakap yang ni, dia cakap pasal ulcer yang active dekat ulcers. Active ulcer. Macam mana active ulcers? Sebab saya tanya tadi, sebab macam abang tadi cakap ulcer dekat mulut kan. Tapi dia cakap kat sini agak general lah. Dia tak cakap ulcer tu dekat mana. Sebab dia boleh jadi kat mulut, dia boleh jadi dalam kita punya esophagus, salur pemakanan kita, boleh jadi dalam perut, boleh jadi dalam usus, dia boleh jadi dekat luar anggota badan pun boleh jadi. Sebab masalah dengan ulcer ni, sebab bila berada dalam tekanan yang tinggi, dia boleh berdarah. Dan kalaulah dia berdarah, dia susah pula nak berhenti bila dalam air kan. Sebab tekanan dalam air tu tinggi, dia akan berdarah. Jadi kita tak nak masalah tu berlaku. Jadi untuk orang yang ada masalah ulcer yang teruk ni lah kan, ulcer yang teruk ni, kita memang tak galakkan dia untuk ikutlah aktiviti selaman. Perlu tanda yes dekat sini, within the last 6 months. Okay Hafiz, dalam box F yang terakhir, dia kata pasal active or untreated ulcers, problem wounds or ulcer surgery within the last 6 months. Ulcer yang macam mana ni? Dia kata untreated, maknanya yang tak dirawat. Apa maksud dia? Ulcer ni dia boleh jadi dekat mulut, boleh jadi dekat kita punya salur esophagus, salur pemakanan, boleh jadi dekat perut. Tapi ulcer juga boleh jadi di luar anggota badan. Kalau abang tengok orang kencing manis yang kronik lah kan, yang teruk, pakcik-pakcik tu, dia boleh jadi ulcer dekat dia punya kaki. Ataupun untuk orang yang ada masalah, dia punya salur darah pada kaki tu dah tak bagus kan, darah tak sampai dah pada bahagian-bahagian kaki yang tertentu,
dia akan jadi ulcer pada tempat yang darah tu tak sampai. Jadi masalah dengan ulcer ni yang berkaitan dengan selaman, apabila seseorang tu masuk ke dalam air, Ya. akan increase pressure, betul bang? Ya. Akan increase pressure kan. Jadi yang kita takutkan di sini ialah ulcer tu, sebab dia belum bagus sepenuhnya, dia akan jadi pecah dan dia bleed, dia berdarah. Dan bila dia berdarah tu, darah tu boleh keluar dengan banyak lah, because there's reach of blood supply dekat situ. Itu yang kita cuba nak elakkan bila berada dalam air. Dan sebab tu kalau tengok bukan sekadar ulcer, kita tengok kalau orang ada luka yang teruk pun dia tak bagi untuk kita sertai aktiviti selaman. Dan satu lagi masalah sebenarnya ialah bila kita masuk ke dalam air, kita punya organ terbesar pada manusia ialah kulit. Kulit ni bang, dia fungsi dia untuk menjaga dia, salah satulah untuk menjaga daripada badan kita ni terdedah kepada jangkitan. Jadi kalau orang ada ulcer, orang ada luka, in contact with sea water ataupun dekat mana-mana water, dekat kalau menyelam dekat tasik lah. Air tu dia air yang bukannya air bersih. Air tu kira air yang kira panggil contaminated water kan. Jadi bila dia in contact dengan ulcer, in contact dengan kulit, dengan luka, dia akan terdedah kepada jangkitan. Kita tak nak. Sebab kalau jangkitan tu pergi ke tempat luka tu dan kemudian masuk ke dalam tubuh badan, merebak ke seluruh badan, boleh jadi jangkitan yang teruk. Dia akan teruk sampai boleh membawa kepada kematian lah. Kalau kita tak rawat dia dengan betul. Ni dalam problem wounds ni apa? Nanah ke apa benda ni macam mana? Problem wounds ni kira luka. Luka-luka boleh jadi luka bernanah, boleh jadi luka tak bernanah. But the idea is bila ada wound, ada breach on the skin. Ada ruang terbuka pada kulit ni yang boleh menyebabkan kuman masuk. Pendarahan satu. Keduanya ialah kuman. Kuman masuk dekat situ. Sama macam masalah ulcer tu juga yang kita bincangkan tadi lah. Okey, yang terakhir kita masuk kepada box G. Juga tentang secara general, tapi saya rasa box G ni dia banyak berkaitan dengan perut. Okey. Nombor 1. Ostomy surgery and do not have medical clearance to swim or engage in physical activity. Ostomy surgery ni apa benda pula? Wow, ostomy surgery special. Ostomy surgery ni dia satu pembedahan yang mana kalau contohnya ada seseorang tu dia ada ketumbuhan dalam dia punya usus kan. Kemudian doktor buat operation. Kemudian bila lepas doktor buat operation, usus tu tak dapat disambungkan terus disebabkan prosedur pembedahan tu sendiri. Jadi doktor kena buat satu jalan keluar di tempat lain untuk dia punya usus tu supaya najis boleh keluar daripada badan. So biasanya kalau orang ostomy surgery ni dia ada mungkin di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri, dia ada macam usus dia tu dia disambungkan kepada bahagian perut. Tak bolehlah menyelam. Sebab apa? Sebab bila usus dia sambung kat perut macam tu, biasanya sebab dia tempat keluar najis kan, dia akan ada bag dekat sini untuk tampung dia punya najis tu bila keluar. And dia hilang kawalan dah nak kontrol dia punya najis tu daripada keluar. And it's unlikely for them to be able to dive. Sebab disebabkan masalah stoma tu tadi. Stoma tu lah, lubang tu kita panggil dia stoma. Disebabkan pembedahan. And then kira ini memang kena tunggu sampai doktor cantumkan semula usus tu, tutupkan semula dia punya stoma tu, dia punya tempat yang kita letakkan usus pada awal tu, waktu rawatan tu, sampai dia tutup, sampai luka tu heal, then only baru dia boleh join aktiviti menyelam. Okay, next, dehydration requiring medical intervention within the last 7 days. Dehydration ni kering. Sebab apa? Tak minum air ke apa? Okay. Satu, bila dehydration ni masalah dia antara dua lah. Satu, you kurang ambil. Dua, you terlebih buang. Kan, betul tak? Okay. Tapi biasanya kalau dehydration sebab tak minum, tak makan tu, kalau dekat dalam konteks kita lah, mungkin jarang lah kita jumpa. Dalam konteks ni saya rasa yang dimasukkan ni untuk orang yang ada masalah muntah-muntah yang teruk ataupun cerit-berit yang teruk sebelum dia nak pergi bercuti ni lah kan, nak buat
join open water dive lah contohnya untuk menyelam, seminggu sebelum tu dia ada cirit-birit yang teruk ataupun muntah-muntah yang teruk. Mungkin disebabkan oleh keracunan makanan ataupun alahan kepada makanan, sampai dia kena masuk hospital, sampai kena masuk air. Maknanya dia punya dehydration ni is a very bad dehydration lah kan. In that case, kita tak akan benarkan dia untuk menyelam dulu. Okay. Sebab For 7 days, within 7 days. within 7 days. Kita nak allow for the body to recover fully first. Very fit, sangat sihat sebelum kita benarkan dia menyelam. Okay. Next one. Active or untreated stomach or intestinal ulcers or ulcer surgery within the last 6 months. Ini pun ada cakap pasal ulcer juga. Ni ulcer mana pula? Ni gastric. Okay, yang ini dia memang cakap khas untuk ulcer perut. Ulcer dalam perut, ulcer dalam usus. Tapi dari segi kenapa kita tak bagi, dia sama saja explanation dia. Bila dah masuk dalam air, akan ada tekanan yang tinggi bila kita berada dalam air. Kan? Jadi kita tak nak ulcer ni dia boleh burst ataupun berlaku pendarahan. At least kalau macam ulcer pada anggota tubuh badan, okey, kita boleh nampak kan. Tapi ulcer dalam perut ni, kita tak boleh nampak kan. So kalau dia berdarah dalam perut pun, we unable to see tau. So it's more dangerous because it's hidden. I see. Okay. Biasanya kalau macam ulcer ni, orang yang komplain ni orang yang ada masalah gastrik lah. Dia ada masalah gastrik yang berlarutan, tak pergi jumpa doktor, bertahan. Tak boleh diving. Dan kalau ada gastrik yang mild, okey lagi, dia boleh diving lagi. Gastrik yang mild tu macam mana pula yang boleh? Gastrik yang mild ni macam yang sakit-sakit perut biasa, tak makan. Tak kan? makan. Tak makan, perut biasa. Perut kosong. Dan dia tak kerap. Biasa yang mild ni dia tak kerap lah. Yang betul-betul severe ni yang jenis yang kerap, asyik kena. Bila orang tu gastrik kan, dia punya lapisan dinding tu dia semakin menipis. Bila dia tipis-tipis, dia boleh jadi luka. Ini bila luka tu semakin serius, dia akan jadi ulcer. Itulah dia punya asal usul. Jadi kalau diver-diver yang ada masalah gastrik, you make sure bahawa you punya gastrik tu is Controllable. Is in control. Means that you kena ambil measures lah untuk make sure yang the problem is not there with you anymore when you want to go to dive. Okay. Next one doctor. Frequent heartburn, regurgitation or gastroesophageal reflux disease. Congratulations. Difficult word. Nak sebut ni. Ataupun singkatan dia GERD. Ini apa makna dia berlebih-lebih? Apa yang orang selalu bagi tahu masalah bersebu lah perut ni. Perut rasa sebu ataupun saya makan-makan rasa tak hadam lah. Biasa ini masalah yang berkaitan dengan regurg, dengan gastroesophageal reflux disease ni, GERD, ataupun dengan frequent heartburn ni. Ataupun dia selalu rasa macam heartburn. Bahasa orang panggil dia, kalau bahasa Melayu kita panggil pedih ulu hati. Pedih ulu hati. Dia ada masalah dekat dia punya ni, Abang Faisal. Dekat kita punya salur makanan ni, kemudian dia bersambung dengan perut kan. Antara salur makanan nak pergi ke perut tu, dia ada dia punya otot ceruk dekat situ. Mungkin otot ceruk dia tu dah lag sikit. Jadi dia punya asid-asid dalam perut tu tend untuk dia regurg, untuk dia terkeluar kat situ. So orang macam ni kita nasihatkan dia untuk tidak menyelam dulu sampai the condition is treated. Wow. Okay. Kemudian kita ada active or uncontrolled ulcerative colitis or Crohn's disease. Okay. Ulcer lagi ni, dia dapat perkataan ulcerative colitis or Crohn's disease. Ini masalah ulcer juga. Masalah ulcer dalaman bukan masalah ulcer yang kat luar-luar tadi Tapi dia lebih fokus pada usus besar. Ulcerative colitis or Crohn's disease, dia masalah ulcer pada usus besar yang dari segi kenapa dia boleh menimbulkan masalah kalau orang tu dia ada ulcer dan pergi diving, sama macam yang kita explain pasal ulcer dekat perut dan ulcer dekat anggota badan yang lain. Basically it's an ulcer lah. Dia sama lebih kurang macam yang untreated stomach or intestinal ulcer. Maknanya ulcerative colitis ni maknanya usus besar lah. Masalah usus besar. Ni it's more specific lah. The last one, bariatric surgery within the 12 month. Bariatric tu apa pula? Bariatric surgery ni dia satu pembedahan pada perut dan juga usus
yang biasanya kita buat pada orang yang ada masalah obesity yang teruk. Jadi Kegemukan melampau. kegemukan melampau. So one of attempt untuk treatment dia yang ada in terms of surgical options is bariatric surgery lah. Kan? Jadi apabila dia buat pembedahan tu dia akan buang sebahagian daripada perut, buang sebahagian daripada usus, kemudian dicantumkan semula, menjadikan perut tu lebih kecil kan. Jadi kalaulah dia baru menjalani pembedahan ni, dia akan perlu ambil masa kan untuk organ yang tadi kita bedah tu, kemudian kita jahit, kita cantumkan dia semula, dia akan ambil masa untuk pulih kan. Jadi kalaulah dia punya operation tu dia nak pulih, dia perlu ambil masa dan disarankan kena tunggu sampai 12 bulan dulu. Barulah luka pembedahan tu dia sembuh dengan sepenuhnya, dan barulah orang tu lebih selamat, lebih safe, lebih sihat dan fit untuk dia pergi menyelam. Okey, seperti yang kita maklum, yang saya dah beritahu pada peringkat awal, diver medical ataupun participant questionnaire adalah satu borang yang wajib dijawab oleh setiap participant untuk sebelum pergi ke scuba diving. Despite anda dah certified diver ataupun anda baru nak mendaftar diri untuk kursus scuba diving, anda wajib untuk menjawab soalan-soalan ni. Dia ada dua bahagian. Bahagian pertama hanya menjawab 10 soalan saja. Jika ada sebarang yes, kotak yes dalam 10 soalan tu, baru anda melihat kepada box A sehingga ke box G yang kita dah terangkan satu persatu. So sekiranya tak ada, hanya 10 soalan yang penting tu sahaja. Sekiranya ada jawapan yang yes, maka anda dikehendaki, dia bukan the end of the world, anda masih boleh lagi ada peluang untuk scuba diving, tetapi dengan consent ataupun kebenaran izin daripada physician ataupun wakil perubatan ataupun doktor. Okey, baru anda boleh kembali kepada jurulatih, instruktor ataupun dive center menunjukkan anda lulus medical untuk meneruskan aktiviti scuba diving. Dan kenapa agaknya kita mesti jujur dalam menjawab soalan-soalan ni? Kejujuran anda itu diperlukan bagi kita menentukan tahap sebenar kesihatan anda. Kalau macam anda tidak membuat pengakuan yang jujur, kita bimbang. Sekiranya apabila kita pergi menyelam nanti, berlaku sebarang masalah, dia akan menyukarkan penyelam itu sendiri dan juga Semua pihak. Ya. Semua pihak. Dia akan jadi masalah dekat situ. Dan memang jangan risau, macam Abang Faisal kata, it is not the end of the world. What you need to do is to get examination, to get examined and to get consultations from professional medical doctor. Okay. It's not the end of the world. Yeah. You still can go dive, but with an extra precautions so that your dive will be safe and Exciting. You can enjoy your dive. Selain daripada itu doktor, dokumen ni adalah penting kerana malang tak berbau. Sekiranya ada sebarang dive accident yang berlaku kepada participants ataupun kepada student, ini adalah dokumen supporting yang diperlukan oleh pihak insurans. Okay. Sebab ini adalah menjadi salah satu dokumen yang kita required, yang dikehendaki oleh syarikat unsur untuk claim. Okay. So, yang penting kita perlu tanda tangan selepas jawab dan kita tahu apa yang kita jawab dan kita tik, kita tanda tangan dan tarikh. Itu saja yang diperlukan. Okey. Kita dah sampai penghujung. Sekiranya anda berminat ataupun suka dengan video klip ini, jangan lupa untuk subscribe. Kita tekan like. Tinggalkan komen. Saya dengan Dr. Hafiz boleh jawab di bahagian komen. Dan tekan loceng di bahagian bawah. Kita jumpa lagi.